الله الله يا الله 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 يا الله. Jadi macam mana yang Imam Ghazali tulis dan kebanyakan ulama tasawuf tulis. Dia satu mujahadah ni nak kena tahan apa yang menyebabkan nafsu itu kuat. Apa yang menyebabkan nafsu itu kuat. Apa yang menyebabkan nafsu itu kuat ialah apa? Ialah makan minum. Makan minum. Bila lagi kuat makan, nafsu lagi kuat. Bila kuat minum, nafsu lagi kuat. Jadi kekuatan nafsu ni kalau dari segi makan minum, kita kata dia berkadar terus. Berkadar terus. Lagi banyak makan, lagi nafsu kuat. Lagi banyak makan, lagi nafsu kuat. Kalau dah makan sikit, tapi dia teringin, makan ni, kita boleh tengok lah. Kalau ada buffet kan, lagi dah lah pejabat ke mana kan. Kita biasa nampak orang campur-campurkan makanan. Sarapan pagi semua lah. Dia ambil nasi lemak, dia ambil mi. Dia ambil mi, dia ambil mihun. Dia ambil sikit-sikit. Sebenarnya dia ambil mi, dia ambil mihun, dia ambil keciau. Semua ada dalam pinggan dia. Tu masalah teringin tu. Dia nampak ni, kau makan macam sedap aku nampak, dia ambil sikit. Jadi makan mi, jadi dalam pinggan tu ada 3-4 makanan. Walaupun jumlah yang sikit-sikit, tu namanya keinginan makan tu. Keinginan makan. Aku, kat hotel ni, dia buffet ni, memang tak habis pun buffet tu. Kadang-kadang kita dengar kawan-kawan kerja hotel kata dia orang buang. Dia orang tak benarkan pekerja awak balik. Sebab apa? Nanti kalau sakit perut ke apa, dengar gitu lah polisi dia orang. Wallahualam, dia aku tak tahu lah. Dan dia tak bagi kita awak balik. Lepas tu yang orang ambil banyak-banyak tu, lepas tu makan tinggal. Dia buang lah. Membalik ni, kat hotel ni cakap lah. Kasat membalik ni. Jadi bayarnya mahal. Bila nak makan sikit rasa rugi. Betul tak? Macam bulan puasa lah. Buka puasa. 80++. 80++ dah berapa? Dah kat 100. Jadi nak makan 3 suap rasa macam kenapa pula aku bayar 80++? Tak patut. Rasa gitu. Kalau makan lagi sumbat. Saya boleh makan. Akhirnya nafsu makin kuat. Yang patutnya bulan puasa tu dia lah acara lawan nafsu. Tapi sebab makan dia dahsyat. Terutama tu jangan makan dekat tempat buffet ni. Kita akan ambil makanan yang banyak. Akhirnya gagal lah. Lawan nafsu dia gagal. Jadi mujahadah ni dia lebih khusus pada melawan nafsu. Sebab dia yang kita kata makanan ni dia ada main peranan. Kalau kita tengok dalam kitab penawar hati kan, yang saya ajar petang semalam lah dekat online. Dia kata kalau ikut para sahabat ni, Sayyidina Umar, mereka makan setengah cupak satu hari. Setengah cupak ni lebih kurang 340 gram. Semua tau, dari pagi dan malam. Kalau tadi kalau beli mihun, tapau, berapa gram? Boleh betul lah, ni dalam plastik. Nanti boleh buat timbang kat pejabat lah. Tu je lah. Akak pergi, akak datang untuk timbang tu. Alamak, ini je dah 800 gram. Belum makan tengah hari. Kan makan tengah hari, pergi makan tupai-tupai. Lagi satu. Dah muka dah macam tupai lah, kenyang. Tak boleh kira. Jadi, apa ulama' kata dalam kitab? Apa dia kata? Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat dia hanya makan setengah cupak sehari. Sebab tu mereka kuat dalam ibadah. Dan lebih daripada tu adalah dikatakan seperti tahap para Nabi. Mereka makan sekadar tak mati. Bukan setengah cupak, lagi rendah. Setengah cupak.
kita itulah kita nak dikatakan bilangan makan ni lah. Jadi bila banyak makan tu maknanya nafsu ni dia makin strong lah. Bila dia makin strong, itu yang payah kita nak mujahadah tu. Bila payah mujahadah maknanya payahnya kita ni nak mendapat kepada takwa. Tu faktornya makan. Wah, sini kalau jamuan raya lagi meriah. Kita tengok tu hari lah. Korang buat apa? Ni apa? Nama apa? Celebration. Negeri. Makanan apa? Paling Timur. Makanan Sabah Sarawak. Dulu sekali perasan tu, terpandang lah. Mi kodok pun ada. Oh, dahsyat betul. Mana dia dapat mi kodok tak tahu kan? Raya. Nasi kerabu ni biasa lah. Kalau ada makan makanan ni kan. Tapi yang jauh-jauh dah tak pergi lah. Kalau nak makan mi kodok, mi bagi baru dua tempat lah. Betul Jaya pun ada. Tak ada Sarawak lah. Jadi benda ni memang meriah lah. Sebab tu kalau jamuan hari raya ni benda yang dah apa jamuan Maulid Nabi, benda yang paling lama orang bincang nak makan apa. Kalau sama lah. Kalau buat poster Maulid Nabi, penceramah tu muka dia kecil, tak nampak. Nama pun tak nampak. Yang besar tu bawah tu dia ambil gambar kambing bakar, dia buat iklan. Jamuan dia sediakan, gambar kambing. Ramai orang. Maksudnya bukan nak mengurangkan nafsu, nak lawan, tapi lebih pada nak membesarkan nafsu tanpa dia sedar lah. Jadi memang dia ada efek pada makan. Pesan pada makan. Kalau boleh kontrol makan, maknanya boleh kontrol nafsu. Sebab nafsu ni ingin dia hanyalah makan, tidur dan berkelamin. Itu nafsu ni kerja. Yang ada pada binatang. Kalau manusia ni itu aja yang dia buat, itu je yang dia buat, maknanya dia lebih kurang macam haiwan lah. Dengar dia macam hina, tapi memang gitu. Bukan saja macam haiwan, yang Allah kata, orang yang sesat ni lebih teruk dari haiwan. Allah tengok kedudukan dia lebih teruk dari haiwan. Jadi nak lawan ni, satu nak lemahkan dia, boleh lawan. Maksudnya kalau kita banyak makan, kita lagi kuatkan dia. Kalau kita lagi kuatkan dia, macam mana kita lawan? Tak dapat lawan. Dan kita gagal. Gagal apa? Gagal menyekat dia daripada kuat. Faham Gagal menyekat dia daripada kuat. Tak kira apa jadi nak lelaki ke perempuan ni. Kadang perempuan dia makan tak banyak, tapi keinginan dia. Dia scrollnya grabfood ni, atas bawah. Dua-duanya ni. Kalau hantar grabfood dekat bawah, muka dia je. Bukan orang sini lah, ni orang blok lain lah, blok B. Ni blok B. Blok F. Blok B tak ada. Blok B cuma makan 2 cupak, 1 cupak. Blok F ni orang. Guard pun dah tahu dah. Ni diri ni kan. Alamak. Teruknya kita ni. Makan je nama kita dulu. Open house, semua department open house, muka dia macam dia punya. Wajib. Kalau tidak, mandi tak berseri. Kenapa? Orang dulu kami kata apa? Kau kalau makanan tak habis ni, kau panggil dia ni. Kita sebutlah apa nama. Dia ni lori bandaraya punya kita. Panggil lori bandaraya ke? Allah. Dia kalau benda tak habis ni, dia angkut dia makan lah. Tapi orang panggil dia lori bandaraya. Sedih je kau. Dulu kalau gitulah. Kalau makanan tak habis, kau panggil budak-budak department ni. Budak muda ramai kata, ni lori bandaraya ni. Kejap dia makan macam piranha. Kaya punya makanan ni. Allah dengar tu. Nombor 2, apa? Dia bukan menyuburkan ni sebenarnya. Betul kan? Dia membuang. Dia sebenarnya membuang. Jadi kalau menyuburkan maknanya memang mudah. Betul kan? Kita ni kata ni nak lemahkan dia. Membuang, betul lah. Sifat mazmumah. Kalau kita kata, betul lah. Betul kot? Betul lah pula ni kan? Sumber kekuatan dia ni, iaitu, buatlah tu lah senang. Keliru tu saya keliru. Dan, betul lah menyuburkan. Betul lah. Betul ayat dia Ustaz. Betul.
Betul lah. Kita nak kata ni, dua ni, dia related dengan ni. Related dengan apa kekuatan dia. Dia punya kekuatan dia apa? Kekuatan dia tu lah. Dua lah. Makan. Kuat makan. Makan dan minum. Maksud dia itulah. Makan dan minum macam mana ni? Makan dan minum yang berlebihan. Tu dia juga. Jangan lupa tak makan langsung pula. Jangan berlebihan. Sarapan kena sarapan. Makan tengah hari, makanlah tadi. Tapi jangan lebih-lebih. Dulu guru ajar cuba satu hari, dalam satu minggu, 2 hari, kita jangan makan lemak je tu. Pagi-pagi. Kita makan roti sekeping je. Atau makan kali lipat 2 biji je. Nanti tengah hari kau makan. Tu dikatakan beransur-ansur. Dalam kitab Penawar Hati dikatakan engkau beransur-ansur hingga kadar makanmu jadi sepinggan. Suapan demi suapan. Maksudnya kalau kita makan 2 pinggan, mungkin 20 suap. Kita ansur-ansur turun sampai 10. Daripada hari ke hari. Dengan syarat, mesti ada 2. Satu ada kehendak, satu sanggup untuk buat beransur-ansur. Kalau tak ada kehendak, tak jadi. Pasti. Dia ada 2 cara lah. Yang paling mudah beransur lah. Betul orang tua dulu kata apa? Kerja beransur tak tertahan. Yang depan tu apa? Dia bahasa dia? Kerja gini tak menjadi. Kerja beransur tak tertahan. Apa? Kerja bertangguh tak menjadi. Kerja bertangguh tak menjadi. Kerja bertangguh tak menjadi. Kerja beransur tak tertahan. Maknanya macam mana pun tak boleh buat. Ni maknanya kira orang Melayu kata bad management lah ni. Teruk sangat pengurusan. Bertangguh, dah tangguh tak buat. Lepas tu ada benda tak tangguh. Nabi cakap, kau nak buat baik pagi, jangan tunggu petang. Tu Nabi kata jangan tangguh. Pagi ni kita kata, aku nak selawat dah 100 kali. Dekat office tu sambil buat kerja tu selawat. Allahumma salli. Pakailah apa-apa alat-alat yang ada macam kaunter yang cincin tu lah. Allah pakai. Saya nampak tadi kat surau. Surau punya tu. Lantai. Lepas solat. Pakai cincin ni. Sambil kerja boleh baca. Baca 100 kali. Jangan mula banyak-banyak. Mula 100 kali. Apa Rasulullah kata? Orang yang berselawat 100 kali, Allah akan tunaikan pada dia 30 hajat. Di dunia. Dan ditunaikan pada dia 70 hajat di akhirat. Ini dekat antara yang guru baca kita Arab dulu lah. Yang dikatakan kelebihan selawat. 100 je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 3 saat kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 saat lah. 2 saat setengah lah kata. 3 saat. 3 saat kalau 1 minit dah 20. Yang dapat 100 ni 5 minit je. 1 minit pagi. Atau dulu guru kata buatlah apa saja. Kita pasal reminder. Dalam phone ni boleh banyak kali tau. Kita boleh set alarm. Okey, set lah 5 alarm. Bila bunyi alarm dia kita selawat 20 kali. Bunyi alarm dia kita selawat 20 kali. Bunyi alarm dia kita selawat 20 kali. Jadi kalau 20 kali 5 tu dah dapat 100. Dapat 100. 20 kali 5. Jadi apa yang kita buat itu adalah sebahagian daripada usaha kita. Usaha apa? Usaha kita untuk mendapatkan 100 dululah. Ni dulu guru ajar kalau perlu set reminder. Maksudnya set reminder lah. Pukul 8 biar alarm bunyi. Dan alarm ni kan dia ada nota kan. Zuhar ke, meeting ke. Saya masa kerja dulu selalu buat. Sekarang ni jarang lah buat lah. Dulu meeting tu masuk dalam ni. Kalender. Lepas tu reminder setengah jam. Kadang lupa. Jadi tengok, ni jadi meeting ni. Selalu 9 minit buat reminder. Jadi selawat ni kita cuba buat. Kita cuba latih. Macam mana guru ajar. Pukul 8 set. Satu alarm. Tulis selawat. Jadi, take 1 minit je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 1 minit kena terus. Dah dapat 20. Akan pukul 10 kan, set lagi. 1 minit je selawat. Jadi mungkin satu hari tu dengan mudah, dengan izin Allah, kita dapat 100. Kena disiplin. Kena disiplin. Kalau nak lah. Kalau
Nak set reminder pun tak nak, macam ni pun tak nak, begitu pun tak nak. Duduk diam-diam. Tak boleh buat apa. Jadi dia ada dua kekuatan. Kekuatan nafsu ni, bila kita banyak makan, maknanya kekuatan yang kita beri daripada benda yang mendatang. Benda lahir. Lagi satu kekuatan dia, bila kita suburkan sifat tak baik. Sombong. Kita suburkan sombong lagi. Lepas tu saya jalan jangan tak sombong. Suburkan sombong lagi. Bila suburkan sombong lagi, nafsu makin kuat. Suburkan riak, nafsu makin kuat. Suburkan rasa bergembang megah. Suka orang puji kita, nak tunjuk ini, besok nak tunjuk ni, besok nak tunjuk tu. Nak tunjuk orang, nak megah. Semalam pergi Wacan, hari ni jumpa orang semua salam. Kata jangan salam SOP saja lah nak salam. Rupanya tunjuk gelang. Bukan orang sendiri lah. Ni blok lain. Tu mana suka bergembang. Suka nak tengok, suka nak tunjuk. Ni semua menjemurkan apa? Rumah. Maka nafsu itu makin kuat. Akhirnya dia gagal dalam mujahadah. Bukan gagal, dia sangat gagal. Kalau A, B, C, D, E, F, D, F. Kita tak tahu tau. Mungkin kita punya prestasi, kita kerja kita A. Kita dapat apa? A, B, C. Anugerah apa? Perkhidmatan. Perkhidmatan cemerlang. Ada budak-budak nakal-nakal dia kata anugerah pembudik cemerlang lah apa tu lantak je lah. Yang saya faham anugerah memang cemerlang. Anugerah khidmat cemerlang. Anugerah perkhidmatan cemerlang. AAPC. Saya tahun pula kat Dewan. Dah tak boleh buat dah. Ada juga. Buat online. Macam mana ambil hadiah online? Bila sebut nama kita keluar lah kat online tu. Ada gambar lah. Jadi orang tu kena hadir online. Tak apalah. Yelah nak selamat buat online lah kan. Memang sekarang satu hari Jais bagi bantuan barang dapur kepada guru-guru bertauliah. Saya dapat surat. Surat pun online juga. Pakai WhatsApp. Dia kata tuan-puan diminta hadir di pejabat agama bagi untuk menerima bantuan barang dapur kepada guru bertauliah. Tapi dia kata pembelian secara drive-thru. Tak online. Kalau pembelian secara online nak bagi mana? Bagi duit je lah. Kita pun masuk je, buka kereta, tunjuk kad tauliah, dia tik nama. Buka kereta, adalah beras 1, minyak masak 1, sarden 3, Milo 1, biskut 1. Maggi apa benda? Itulah. Ramai yang WhatsApp kata, Ustaz ambil lah bagi orang lain, saya dah balik kampung. Ambil balik kampung lah. Lama tak mengajar kan? Ada tak boleh bayar duit sewa, ada tak boleh duit kereta, balik kampung. Tak tinggal salam dah, tak tinggal kajang tak ada dah. Ramai tak ada dah. Jadi barang dapur tu bila nama ada, kalau tak ambil kan tak bagus pula. Orang susun kan bantuan, kita tak datang. Jadi mana tolong ambil. Wakilkan, telefon Jais, wakilkan nama orang, ambil, bagilah siapa. Bagilah orang yatim ke, bagilah kawan yang susah ke. Dia drive-thru. Dia macam beli kedai drive-thru. Buka kereta, sumbat jalan. Tu, nak kena jaga hati ni. Kuatnya nafsu ni dia berkadar terus dengan kuatnya mazmumah. Kuatnya nafsu ni dia berkadar terus dengan kuatnya makan. Kalau kita kuat makan, nafsu kita makin kuat. Bila nafsu kita makin kuat, dia yang heret kita pergi neraka. Dia yang jahanam kita pergi neraka. Dia yang datangkan kita pada kita rasa malas nak mengaji, malas nak betul ilmu, malas nak begini, malas nak begitu. Itu nafsu. Syaitan lain. Kalau syaitan, dia rosakkan akidah. Dia was-waskan kita pada akidah. Tapi kalau nafsu, dia tangguh-tangguh pada ibadah. Dia suka kita rehat. Dia akan beri kita berbagai alasan untuk tak belajar agama. Atau benda-benda wajib rukun semayang, kat rumah ada surau, belajarlah rukun semayang, ada orang belajar tauhid. Tapi dia tak rasa, dia datangkan pada kita sebab kita kuat makan, bila dia kuat, dia kontrol kita. Bila dia kontrol kita, kita tak rasa nak belajar dan kita tak kisah, semayang aku sah kan ni? Oh sah lah, dulu aku dah belajar lagi 2. Contoh. Tapi bila tanya, apa syarat sujud? Tak kerti. Apa syarat niat? Yang kata niat ni sah, tak kerti. Apa syarat sah solat? Tak kerti. Apa membatal? Dia boleh sebut 2 lah. Apa membatal solat? Kentut, itu dia tahu.
Dia punya ilmu macam budak-budak. Apa batal puasa? Kau hidung. Itu dia tahu. Sama macam perempuan yang hanya harap sekolah rendah punya ilmu kan. Apa dia hate? Hate dia belah hari. Itu dia tahu. Warna darah, tamyiz, fatrah, macam-macam benda. Yang dalam detail tu, dia kata tak tahu kan. Cerita Tuan Ninah pun tak tahu. Nak cerita Muafiq Masbuk pun tak reti. Nak cerita bila nak cerita suami pun tak tahu. Ni, siapa yang tak nak bagi belajar ni? Inilah makhluk ni nama nafsu. Kenapa dia boleh kontrol kita? Sebab kita bagi dia power. Kita bagi dia suplemen. Apa suplemen dia? Kuat makan. Apa suplemen dia? Rasa hati tak baik tu suburkan. Orang dapat APC kita dengki. Alah dia ni. Mula macam-macam keluar. Saya kerja dulu saya tahulah cerita gini. Tak bagus. Kita duduk dalam suasana tu kita rasa tak bagus. Kita kena tahu. Kalau dia dapat cara tak betul, itu dia dengan Allah. Betul. Apa yang kita dengki? Dia dapat cara betul, kita ucap tahniah. Tak betul, tak apa, ucap tahniah. Dia, cara dia macam mana, dia buat apa tak betul ke, dia pakat ke apa. Allah tak adil dia nanti. Apa je kita urit. Betul tak? Allah tak bagi kita. Mungkin Allah kalau bagi kita, mungkin kita riak. Dulu jalan tunduk, dapat ABC, jalan mengepak. Bukan orang sini lah. Ni orang blok lain lah. Pergi meeting. Abang daripada mana? Lupa mana? Awak tak kenal saya? Bukan orang sini Tak kenal saya? Tak kenal abang? Abang dari mana? Abang mau kerja KKR. Dulu daripada kementerian mana? Mul. Kurang ajar kau dia kata. Kau tak nampak aku naik dewan tu lagi? Abang tolong kemas dewan Memang nak kena ajar ni. Tadi kan dapat anugerah tu. Tengok. Nampak Suasana dalam hati yang tak baik ni dah terkeluar kat lidah. Dulu guru bagi contoh apa? Kita terkenal dia kata. Ustaz masuk TV. Kali kita pergi makan beratur. Makan orang kahwin ni. Beratur. Okey lah, beratur satu hal lah. Beratur pun hati dia terbakar lah. Ada ke suruh aku beratur? Lepas tu duduk makan. Dulu tak makan duduk dekat VIP. Duduk dekat tempat biasa dengan orang lain. Orang tanya. Abang dari mana? Itulah soalan dia kata. Awak tak kenal saya? Tak kenal dia kata. Awak tak pernah tengok rancangan agama TV? Pernah. Tak kenal saya? Entah tak kenal. Wah, masa tu tercabar tau. Tercabar apa? Tercabar kemegahan diri. Siap buka mas. Tak kenal saya? Tak kenal? Aduh, lagi geram. Dulu kami, masa belajar kat ATM, tukar warden tau. Jadi dekat sana dulu sampai pukul berapa, ada sampai pukul berapa lah, tak boleh keluar lah. Pukul 10 ke berapa. Pagar ni tutup, budak-budak tak boleh keluar. Walaupun ATM, dia memang ada undang-undang gitu, bagus juga. Jadi adalah kawan-kawan kita nakal ni, dia panjat mana kita tak tahu. Kali warden baru ni orang pun tak kenal lagi. Dia buat spot check. Dia tahu tu tempat budak banyak pagar. Lepas tu warden kata, awak ke mana? Abang siapa kata? Dia belah. Kau budak. Tak kenal pun dia kata. Lebih kurang begitulah. Warden dia punya kecil hati. Dia cerita budak-budak, sedih aku. Budak-budak tak kenal aku lagi. Zaman dulu mana WhatsApp tu tak? Abang siapa kata? Dia tanya abang siapa ni? Pada warden ni tu. Pada asrama tu. Kelakar. Ni jaga-jaga ni. Sifat terkeji ni, dia bagi suplemen pada nafsu. Jangan heran kalau kita makan banyak, jangan heran kita makan malas. Malah pada buat apa? Buat taat. Kalau buat benda baik, buat tak baik, dia okey, laju je. Kenyang-kenyang macam mana pun, orang kata jom, karaoke, pun sampai lah. Benda-benda yang lalai ni, dia laju. Tapi ajaklah benda-benda baik, jom lah pergi tahlil. Ni lah aku bawa balik kerja lah, apa lah. Pintu alasan ni lebih luas terbuka. Dia bina dengan lebih tinggi. Siapa kontraktor ni? Kontraktor ni nama nafsu. Dia bina lagi tinggi, lagi ukur. Dan kita disuruh duduk bawah tu. Duduk dalam tu. Dan kita takkan rasa diri kita bersalah. Aku kerja lah, kata. Tak nak kau belajar agama ni. Dalam pada tu, akidah pun tak betul.
Benda-benda murtad pun dia buat kadang. Saya cakap betul ni. Dia tak ada risau. Ramai orang kalau kita belajar, kita tengok banyak orang buat dah benda ni. Ni menakutkan lah. Jadi kalau kita tahu kekuatan dia, stop. Stop kekuatan dia. Apa kekuatan dia? Jangan makan banyak-banyak. Jangan minum banyak. Dalam kita kata, apa? Para awliya ni dia makan sekadar tak, jangan mati. Para sahabat, terutama Sayyidina Umar, dia makan setengah cupak. Dan bawah taraf tu lagi, taraf yang ketiga, hanya makan secupak sehari. Cupak ni 680 gram. Berat makanan tu 680 gram satu hari. Nasi ke, lauk ke, buah ke, apa benda ke, 680 gram saja satu hari. Lebih daripada itu, engkau dipanggil orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan. Banyak makan ni apa? Orang yang loba pada makanan. Dan kita kata loba. Loba ni apa? Ini sifat mazmumah. Imam Haddad kata apa? Imam Habib Al-Haddad kata apa? Nak bahagia, buang mazmumah. Buang dalam hati. Antaranya apa? Ni loba makanan ni. Rupanya dia memperkuatkan nafsu tanpa sedar. Lepas tu tanya orang, kenapa ustaz saya semalam tak khusyuk? Kenapa saya malam mengaji? Kenapa? Jangan tanya kenapa. Inilah benda dia. Kenapa saya payah nak berubah? Inilah benda dia. Lepas tu pelik lagi. Kenapa anak saya tak berubah? Dia pun tak boleh berubah. Nak berubah anak. Lagi susah. Anak tu bawa kawalan dia. Kawalan diri anak. Betul. Kita nak ajak pun lagi susah. Kita ni yang kawalan diri kita pun payah. Apa nak heran orang lain? Lagi payah. Kita yang boleh kontrol diri kita pun tak boleh ubah. Betul tak? Kita sendiri pun tak belajar nak belajar agama. Kita sendiri rasa pelik kalau nak buka kitab. Apa benda buat pelik ni? Aku rasa pelik. Kenapa pelik? Nafsu kata pelik lah kau nak buka kitab. Kawan kau tak buka kitab pun. Kawan kau tak belajar pun. Kawan kau semayang kata. Oh, dia bagi bidalan-bidalan. Apple to apple. Contoh. Logik. Nanti pencin nanti belajar. Pencin. Saya dah ajar orang pencin dah tahulah. 10 minit je bang, gini. 10 minit je. Terutama lelaki. Kalau bual, mesti dia cakap, saya ni ustaz sakit bukan 3 serangkai. Baru 59. 5 serangkai. Jantung, kencing manis, dan tinggi ni 3. Gaut, bagi tu tak benda dah sebut. Dia tak faham apa penyakit tu. Jadi 5 serangkai ustaz. Bila muda tak belajar, dah tua nak belajar memang tak dapat. Penyakit dah datang. Duduk bawah pun tak boleh. Dah tahu kursi pun penat. Akhirnya sampai tua tak faham. Main mati tak faham rukun semayang. Syahadah pun tak erti apa makna syahadah ni. Apa makna asyhadu la ilaha illallah. Apa makna tak tahu Allah ni bagaimana. Rasul ni bagaimana. Rukun iman bagaimana. Akhirnya mati kufur. Lagi takut. Tak faham. Imam pada malaikat ni masuk apa? Entah. Entah. Boleh senang hati ke cakap entah? Kita online bab tu dah habis tu belajar tu. Lama. Mungkin 5-6 bulan dia nak belajar bab tu. Hari-hari belajar. Nombor 2, apa kaedah ni yang kita kata? Membebankan dengan ibadah. Beban dengan apa? Bebankan nafsu dengan ibadah. Ini kita kalau nak tambah nota, kita boleh tulis ini. Ini dikatakan ibadah sunat. Ini ibadah sunat. Ini bukan ibadah wajib. Wajib yang kena buat. Apa ibadah sunat? Sedekah wajib adalah zakat. Sedekah sunat adalah jembukan zakat. Sembahyang wajib yang 5 waktu. Sembahyang sunat kita pun tahulah. Banyak Puasa, puasa wajib kita tahu. Ramadan. Puasa sunat yang kita tahulah. Banyaklah nak sebut. Jadi nak kena banyakkan ni. Bila kita banyakkan ni, kita bebankan dia. Cubalah puasa sedapat mungkin lah kan. Yelah, tak sama orang punya kesihatan yang sama. Ada orang dia tak boleh puasa. Ramadan pun dia puasa pun teruk badan dia. Kalau tak boleh puasa sunat, mungkin kesihatan dia tak kuat, kita buatlah benda lain. Solat sunat banyak ke, kita baca Quran ke. Kalau kita boleh buat sunat, kita buatlah. Senin Khamis ke, macam mana lah. Kita buat. Bila kita banyak buat sunat, satu kita bebankan nafsu dengan ibadah, dia tak suka. Saya cubalah nanti Senin ni. Sudah dia nak puasa lah. Nanti akan datang alasan-alasan yang tak tahu siapa bagi. Besok ada meeting. Meeting ada makan.
Sini meeting makan kan. Wajibul guna makan. Aku tengok kakak tu asyik naik lift hantar kakak kantin Dia kan? Kan tanya, Dek, pergi mana? Ada orang meeting. Meeting wajib berguna makan. Jadi bila kita kata nak puasa, besok nak makan. Tak jadi. Nak puasa. Besok pergi site pula. Kat site tak makan, tapi pergi site haus pula. Fikir gitu pula. Besok nak ambil ini, nak pergi sini, nak pergi JKR Sawangan Ceras. Apa nak pula? Tak puasa lagi. Nafsu dia plan. Dia ni nak puasa, engkau bagi ni. Alah, dia ni macam kau bagi satu alasan cukup tombang lah. Betul? Kenapa? Lembik. Tak nak lawan. Tak nak lawan. Dia tak nampak Allah akan tolong dia ke apa ke. Tak nampak. Dia nampak apa yang tersurat je. Kecuali lah kita memang ada benda, kita kata besok nak pergi rumah orang ni, dia nak panggil kita, takkan kita nak puasa, dia dah masak. Tak bagus lah. Dari segi hukum pun tak bercantik lah gitu. Jadi kita adalah puasa tu, sunat. Atau kita nak musafir. Orang yang puasa wajib pun dibenarkan buka. Kalau musafir, kau tak nak puasa lah, tak salah. Kalau tak puasa pun tak apalah. Sebab musafir. Jadi, kita kena ingat setiap kali kita nak lemahkan nafsu ni, dia akan datang dengan berbagai alasan. Kalau kita tak ada hujah nak lawan, sebab kita tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu ni. Sebab yang lawan ni hati. Sebab tu kata kuat hati. Jadi hati ni, dia kena ada hujah untuk patahkan hujah nafsu ni. Dengan apa? Dengan input yang ada pada akal ni lah. Sebab tu Imam Ghazali kata akal ni sebagai wazir. Wazir apa? Wazir ni menteri lah. Penasihat. Dia akan menasihatkan hati ni, begini, kau lawan gini. Tapi kalau akal ni tak ada beri input, apa input dia? Macam-macam lah. Ingat mati. Kalau aku tak puasa ni, depan tak ada lagi tidak aku ni. Ingat mati. Bila ingat mati, persiapan. Persiapan, puasa lah juga. Kalau tak dapat 2 hari, seminggu pun, Isnin Khamis dapat Isnin pun tak apalah. Jangan kata, mandi blues. Mandi blues pula. Apa kena guna blues dengan puasa pula tu? Saya pernah jumpa dulu kawan saya ni, Haji Ismail. Dia duduk dekat ni. Dekat apa nama masjid tu bukan dah? Nama Mu'ad bin Jabal. Ada dalam kat Kuala Lumpur. Mu'ad bin Jabal ke apa nama dia? Asli Wangsa, Mu'ad bin Jabal kan? Dia duduk kawasan tu lah. Saya pun lama tak jumpa dia dah. Dia ni, masa saya kenal dia lah. Masa saya selalu berhubung dengan dia. Dia puasa hari-hari, kecuali 5 hari setahun. Yang haram puasa tu. Raya Haji, raya puasa, Tashrik kan, 5 hari. Ni dia tak puasa. Dan dia ni juruterra. Dia selalu pergi pelatang minyak. Dia kerja dengan Petronas dekat sini. Kerja pelatang minyak tak boleh puasa. Saya tanya, bang, tak pernah ke? Dah biasa dia tu. Dia kata dah biasa. Kalau jumpa dia tengah hari nak jumpa dia ke, nak buat mana-mana, nak ajak ngetir, yang ajak lah. Dia duduk tapi tak minum. Kita pula malu kan. Kita makan depan dia. Tak syok lah. Nak jumpa dia, kat masjid. Dia kata datang lah, waktu asal kat sini dia ada. Sembang lah kat masjid. Tapi saya tengok badan memang kuat lah. Badan kurus. Kalau kurus sangat. Tapi orang kuat puasa ni rupanya badan kuat. Tu saya jumpa orang macam tu. Dia cakap slow Tapi saya nampak kalau dia cakap benda-benda agama, kita tersentuh juga lah. Tersentuh lah juga. Dia cakap perlahan Lepas tu, zaman dulu kan, guru kata, zaman dulu lah, kalau nak kenal wali ni, antara ada yang ada Allah bagi pada dia, mereka ni banyak puasa. Kalau nak kenal wali dulu lah. Orang dulu dia cari wali, dia cari dekat kampung-kampung, guru-guru kan, guru-guru, tutup guru ni. Mereka cek kuat puasa. Kalau kuat puasa ni, mereka akan jumpa untuk baca doa, untuk anak, apa semua. Kenapa? Pada mereka, inilah para wali Allah. Memang ciri para wali banyak puasa. Kalau tak banyak puasa, banyak mentera darah, itu bukan para wali, itu para wali. Habis semua diadabnya. Otak ingat nak makan je. Memang. Saya berfikir kena rimah juga. Rimah diri kita tau. Kan kalau 12.45, mesti ada kawan ajak kita. Kenapa? Kita partner dia. Kuat betul darah. Jom, tupai-tupai. Sini dia dekat apa? Tupai-tupai. Yang orang sini pergi makan kat dia.
Yang luar kantin lah. Tangling. Habis dah tangling, tanglung apa, Samsung, something semua dia pergi. Betul ke kan? Semua pun tahu lah. Dulu ada orang buat apa, makan yang pakai jamban, buat tempat sup je. Allah, geli tu saya tengok. Ada tahu dulu dekat ni? Dia buat dia macam tu. Orang kata dia pun tak masuk akal lah. Ada kau ambil jamban punya bekal kau jadi ke tempat sup. Betul tak? Memanglah jamban tu orang tak guna. Ada mangkuk lain je. Ni nak unik sangat lah. Konon-konon nak unik. Nak unik sangat. Sampai dah menghilangkan. Tak tahulah nanti dah apa. Tapi pelik ada orang pergi tu. Masuk gambar dalam Facebook. Hari ni makan sup dalam mangkuk jamban. Bagus lah. Memang otak dia bodoh. Tak tahu apa Rupanya nafsu makan ni dia tak kira. Haram tak haram pun dia hentam. Bebankan dia dengan ibadah. Bila kita baca Quran, kita baca 2 line, 3 line, 4 line, kita dah rasa nak berhenti. Nafsu tu dia kata, dah lah, kau besok kerja. Padahal baru pukul 9. Selama ni pukul 9 pun tak tidur, 10 pun tak tidur, pukul 11 baru tidur. Kau besok kerja nanti penat. Dia kata nanti penat. Tapi dia duduk tengok WhatsApp ni, dia layan Facebook 2 jam. Nafsu tak kata, dah tidur lah, besok kau penat. Dia tak cakap. Tapi tak mengaji, dia kata nanti kau penat. Nanti dia kata, dah lah, kau dah baca 2 line apa? Tok Imam pun baca selai lah, dia kata. Mana tahu Tok Imam baca selai? Dia bodohkan kita, dah lama dah. Dia bodoh-bodoh kita tau, bukan bodoh lagi. Dia bodoh, 2 kali cakap. Dia bodoh-bodohkan kita. Kita ikut cakap dia. Dah lah, yelah, cukup lah. Dialog tu berlaku lagi. Kenapa? Nafsu dah rasa terbeban. Dia dah terhimpit dalam badan kita. Dia dah tertekan dah. Dia nak lembik lah. Dia lembik lah. Waktu tu kita boleh ketuk dia. Dia ikut jalan kita. Tapi sebab dia merayu kita, dah lah, kau dah cukup tu. Mula-mula 2 dulu dia kata. Nak pergi 3. Nanti 2 dulu. Besok 2 dia kata. Lusa 2 dia kata. Jangan gopoh-gopoh dia kata. Kan Rasul suruh bersederhana. Dia sebut nama Nabi. Ini ulama-ulama kata dalam kitab mereka. Bukankah Rasul itu menyuruh sederhana dalam semua perkara? Kata. Dah lah tu, 2 muka dah lah. Besok tak baca. Bukan 2 muka. Tak baca. Tak apa, kau sibuk. Kau meeting kan ni kan. 2 muka hanya 3 minit. Tahu. 20 muka hanya setengah jam. 1 muka seminit lebih je. Seminit 45 saat. Tak percaya boleh buka. Time watch. Stopwatch buka. Baca tengok jam. Untuk spend 1 hari 3 minit baca 2 muka. Gagal. Kenapa? Nafsu berjaya tahan 3 minit dia untuk buat benda lain. Ni biasa ni. Akhirnya kena bodoh. Dengan apa? Dengan nafsu. Nafsu tepuk kita. You are my BFF. Best friend forever. Dia kata tau. Allah kata dalam Quran, tidakkah kau melihat manusia menjadikan nafsu sebagai Tuhan dia? Mana apa? Ikut cakap. Ni orang tak sedar. Yang paling kelakar, orang tak tahu pun dia kena perang dengan nafsu. Lagi kelakar. Ini macam masuk gelanggang, tiba-tiba ketumbuk jatuh. Ni yang orang sini lah. Dia tak tahu dia masuk gelanggang. Kenapa orang tahu tawak ni? Nafsu datang, tolak hidung dia jatuh. Kau lawan dengan aku Dia kata. Dahsyat lah. Kau tak ada ilmu Bukan kena kebodohan tau. Dahsyat dia bodoh lagi. Nafsu yang bodohkan kita. Berat lah. Akhirnya nafsu kuat. Dia kontrol kita. Lepas ni kau buat ni, lepas ni kau buat ni, lepas ni kau buat ni. Dia remote Dia kontrol dengan remote. Malam nak baca Quran. Nanti lah kita kau sibuk lah anak kecil. Anak nak tidur dah pukul 9. Masa dia nak kau rehat kita. Dia bagi masa rehat pula. Besok orang kabur kan nasihat anak pergi sekolah. Anak kecil nak hantar nursery. Office memang tak sempat lah. Petang balik kerja. Malam, nak masak pula. Suami nak makan. Habis bila baca Quran, bila belajar agama. Hujung minggu lah dia kata. Hujung minggu, sibuk pula. Nak gini, nak gitu. Ni besok dah return negeri, nak return negeri pula. Dah boleh orang kahwin, nak orang kahwin pula. Lepas tu nak pergi kedai ni pula. Akhirnya mati kata. Mati dengan tak buat apa-apa. Waktu tu menangis lah. Tengok muka amal tak ada. Ini kita kena bodoh dengan dia ni.
dan dia telah berjaya membunuhkan ramai orang dan dia berjaya dia tarik nafsu kaki orang masuk neraka. Kalau kita tak sedar benda ni, tak nak melawan, sendiri tanggung. Tu je. Guru kata kau tanggung sendiri lah. Tak ada orang boleh tolong. Ulama cuma bagi ilmu buat. Nombor 3. Dia kata apa? Mohon bantu. Mohon Allah bantu kita ni dalam mendekatkan diri pada dia. Allahumma inni ala zikrika. Mohon Allah bantu kita ingat dekat dia. Syukrika. Mohon Allah bantu kita syukur dekat dia. Husni ibadatik. Mohon Allah bantu kita beramal dengan cara yang terbaik. Lepas tu nak kena selalu minta mohon bantuan Allah. Mohon bantuan dia. Dan doa dia kita kena minta. Ya Allah. Tak banyak bahasa Arab pun tak apa lah cakap Melayu. Ya Allah tolong aku nak taat. Tolong aku tak nak masuk neraka. Tolong aku tak nak kena siksa dalam kubur. Tolong aku ya Allah, aku malas baca Quran. Tolong aku ya Allah. Jangan biar aku gini. Lepas tu dapat baca Quran satu muka. Lepas baca Quran, tutup Quran. Sembuh Alhamdulillah kau izinkan aku baca Quran. Ya Allah dulu aku tak semayang 3 tahun ya Allah. Aku tak semayang 5 tahun. Cakap dengan dia. Ya Allah 5 tahun ni sama dengan berapa waktu? Sama dengan 9,000 waktu. Ya Allah. Aku dah dengar ulama-ulama kata. Guru-guru cakap. Ada kitab kata. Satu waktu tak semayang 80 tahun masuk neraka. Satu waktu. Dan aku tak semayang 5 tahun dulu masuk sekolah. Aku nak qada ya Allah. Tapi aku tak buat-buat. Aku buat sikit-sikit kadang-kadang. Ya Allah kau tolong aku. Kesian kat aku. Jangan bakar aku dalam neraka. Bagilah aku ruang untuk qada. Bagi aku umurnya panjang untuk aku qada. Tampung balik lubang-lubang yang aku buat. Minta dengan dia tau. Dengan rahmat dia, moga dia makbulkan doa kita. Bila dia makbulkan doa kita, kita panjang umur, kita tunaikan janji kita apa? Nak qada sembahyang, kita buat qada sembahyang. Ramai orang tak qada sembahyang. Kita cakap betul. Ramai orang tak qada sembahyang, tak boleh. Nanti besok Allah cek satu-satu. Hari ni balik, hari ni cek. Zuhur mana? Asal mana? Waktu tu kita tak larang nak jawab lah. Lepas tu apa pun nak mujahadah, nak istiqamah, nak apa pun, Allah kena tolong kita. Kita kena minta pertolongan dia. Tak kira lah apa kaedah doanya kita baca. Jangan lupa benda-benda yang membantu kita makbulkan doa. Selawat, puji dia, zikir, sedekah. Dulu ada guru cakap apa? Sedekah itu lebih tajam daripada doa. Sedekah itu lebih tajam daripada doa. Jadi sedekah ni antara fungsi dia makbulkan doa. Lepas tu guru-guru ada cakap lah kalau ada masalah ke apa, pergi sedekah. Sedekah. Doa-doa, sedekah. Sedekah mana-mana boleh sedekah. Masjid ada, online ada, apa ada. Sedekah. Dengan sedekah ni, dengan rahmat Allah, Allah makbulkan doa kita. Sama juga macam ayah sakit. Ni ada hadis lah. Ada orang lelaki datang, Ya Rasulullah, ayahku tak boleh kencing. Sekarang tak tahu panggil apa lah, batu karang ke apa, tak tahu lah. Rasulullah kata, mintalah pertolongan Allah menyembuhkan orang-orang di bawah tanggunganmu dengan bersedekah. Ini ada hadis. Saya tak tahulah dia punya perkataan yang tepat macam mana. Tapi mahfum dia lebih kurang gitulah. Jadi kalau ada nak demam ke sakit, kita, cikgu telefon dah asrama. Encik, anak encik ni demam panas ni kuat ni. Dia datang ambil lah. Kami dah bagi ubat. Jadi dalam perjalanan tu singgahlah mana-mana masjid. Atau sebelum keluar ni, sekarang ni online senang aja kat handphone je kan. Buka je Maybank to you, simpan lah mana-mana badan kebajikan ke, anak yatim ke. Yang kita kenal pasti lah. Jangan anak yatim kita pun tak tahu. Elok yang kita kenal pasti. Kita dah pergi tengok, kita dah tahu. Setiap bulan bagilah RM20. Ada urusan yang penting, minta Allah makbulkan doa, bagi lagi. RM20 ke apa, tak kira lah macam mana kita mampu lah. Dan Allah kata, sembuhkan orang-orang di bawah tanggunganmu yang penyakit itu dengan sedekah. Ramai orang yang cerita dengan saya pengalaman dia lah. Betul. Sedekah ni dia tambah rezeki satu hal, dia makbulkan doa. Dulu ada seorang tu, dia rajin datang kat Bangi. Jadi kalau datang kat sana, dia akan bawa udang galah tau. Dia bagi pada, ada kawan ni lah, kawan ni kenal dia. Lepas tu dia bagi lagi beberapa bungkus, tu bagi kat dia jiran. Dia kata makin banyak aku bagi, udang aku makin banyak gitu.
Dulu dia fikir macam mana aku nak banyakkan hutang ni. Pakai ini, pakai ubat ini, pakai plan, tak apa dia lah. Dia kata tak banyak juga. Lepas tu ada seorang guru nasihat dia lah. Engkau banyak sedekah kat orang, kata dia banyak. Sekarang dia kata dia kena buat dua kolam. Dia tak tahu macam mana hutang datang banyak sangat. Jual-jual lah dia kata. Sama macam cerita yang ada cerita dalam hadis kan. Seorang lelaki dia nampak awan bergerak. Di dalam Rasulullah. Dia nampak awan bergerak. Dia ingatkan tempat di hujan, nampak ada kepala gelap. Tapi awan tu bergerak. Lepas tu dia dengar satu suara di langit. Dan dia tengok awan bergerak, dia panik, dia ikut. Dia ikut naik kuda, rupanya awan ni dia turun hujan di satu ladang. Kadang harap pula lah. Dia cerita dalam Rasulullah ni. Satu ladang. Dan nampaklah orang ladang tu dia menguruskan air ni, dia masukkan pipe ke apa tak tahulah. Dia uruskan air ni supaya kena kat tanaman dia. Lepas tu bila hujan dah reda, orang lelaki ni dia jumpa dengan ketuanya ladang ni, orang punya ladang ni. Dia kata, kau tahu tak, hujan yang turun ni, awan bergerak di tempat lain, dia kata. Dan aku dengar suara daripada langit, suara seorang lelaki. Siapa tu? Dia kata. Orang tu boleh kata, oh tu nama saya, dia kata. Rupanya malaikat yang suara ke apa, Allah Alam, dia tolak angin ni ke kebun orang ni. Dan orang ni tanya, apa amalan kau? Sampai hujan boleh datang kat kau. Sebab dia kering. Hujan boleh datang kau. Dia kata apa? Aku ni dia kata, bila musim menuai, 1/3 dia kata, aku buat pada keluarga aku. 1/3 lagi aku jual jadi modal aku berniaga. 1/3 lagi aku sedekah. Setiap kali menuai. Dia bagi 3 lah. Maka lelaki dia kata, padan dah Allah menurunkan hujan padamu, Allah menambah rezekimu, Allah menambah nikmatmu. Dia kata, kenapa kau 1/3 kau sedekah? Sebagai tanda aku syukur pada Allah beri padaku. Ini cerita dalam hadis. Ni saya dengar cerita ni masa belajar kitab Bahrul Mazi. Ustaz Turai lah. Dahsyat Kita dengar, dahsyat. Itu kekuatan orang bersedekah tu. Lepas tu nak kena rajin-rajin nak sedekah. Kau tak rajin jangan sebut lah. Pohonlah bantuan Allah. Mintalah bantuan Allah. Minta bantuan Allah. Minta bantuan Allah. Minta bantuan Allah tanpa jemu. Tanpa jemu. Kalau tanpa jemu, Allah tak pernah jemu dengar. Kita je jemu mohon. Minta betul-betul. Jangan malas-malas lah. Jangan doa, ya Allah. Doa aku macam semalam. Amin. Nak cepat ni. Punya sibuk dengan urusan dunia. Ya Allah, doa aku macam semalam. Ya Allah, doa aku macam semalam. Dia tak nak buka mulut kata ya Allah, kau tolonglah aku. Tak tahu dia tak nak ke, dia rasa tak penting ke, dia rasa tak perlu ke. Dia tak rasa ke yang selama ni kehidupan dia Allah yang bagi. Namun yang dia dengan bernafas tu, oksigen tu Allah bagi. Dan Allah izinkan masuk dalam paru dia dengan elok dan keluar sebagai apa benda yang saintis kata tu karbon monoksida ke benda tu. Allah bagi tu, tak sedar. Dia tak nampak Kenapa tak nampak? Tu mata hati dah gelap tu. Ni bahaya. Kalau Allah nak bagi kita rasa, dia rasa yang kita tahu ni. Memandang ni dia bagi. Mendengar ni, dia bagi. Boleh gerak ni, dia bagi. Allah dengan makhluk ni guru kata apa? Berpisah tiada. Setiap saat, setiap detik. Tapi malangnya nafsu kita yang mengumpul kita menyebabkan kita tak rasa, tak kenal dia orang. Orang bagi nasi lemak, kita nampak orang tu. Tak nampak Allah bagi Allah bagi nasi lemak ni, kau makan. Aku bagi ni, rezeki aku ni. Aku bagi. Tak nampak? Dah kabur lah mata. Dah gelap hati. Ni bahaya ni. Lepas tu bila nak mohon bantuan Allah pun tak rasa apa-apa. Nombor 4, ulama kata apa? Mengetahui akan ancaman siksa. Bila orang gagal dalam mujahadah ni, dia akan ikut nafsu. Bila dia akan ikut nafsu, pastilah ada ancaman siksa pada dia. Ni yang sangat berat lah. Jadi, kita beri input pada akal dengan menuntut ilmu. Supaya akal yang Imam Ghazali kata peranan dia sebagai wazir. Wazir tau, Perdana Menteri. Menteri. Peranan dia sebagai menteri, dia akan menasihati raja. Raja itu dah beri hati. Jadi hati ni nanti, bila nafsu ni ajak begini, dia boleh patahkan hujan nafsu tu.
Boleh patah kau jual nafsu. Nafsu kata nantilah pencin belajar. Dia akan cakap, weh, tak tahu lagi masuk pencin tidak. JKR punya staff pun berapa ramai tak sempat pencin meninggal juga. Saya tengok FB setiap bulan ada orang meninggal. Umur 30 ada, umur 38 ada, umur 45 ada. Kalau bekas-bekas tu cakap lah. Itu yang kita kenal. Yang kita tak kenal, nak tahu pergi hospital. Tengok data, berapa ramai orang meninggal. Umur berapa? Dahsyat, kan ni ramai orang meninggal mengejut. Jadi kita tak rasa. Tak rasa kenapa? Semua itu punca daripada hati yang telah ditawan oleh nafsu. Keluarkan dia. Kawal dia. Buang tak boleh, nafsu tak boleh buang. Tapi boleh kontrol. Macam kita belajar lah apa tu? Stress management. Risk management. Betul tak? Stress management. Sama ada kita nak mitigate atau ada cara dia lah. Macam mana kita nak belajar. Maksud kita belajar. Cara-cara nak handle stress. Saya dulu pernah dengar satu ucapan daripada setiausaha Persatuan Guru-Guru Malaysia. Dulu tau, lama dah ni. Dia perempuan Cina. Nama dia apa tak tahu. Dia kata, tahukah tuan-tuan dan perempuan, dia kata, pejabat awam yang ramai masuk hospital mental adalah guru. Saya terkejut dah dengar. Dia nak cakap guru ni kerja di beban. Nak minta kerajaan tolonglah ramaikan lagi guru. Yalah, guru kata kerja paling stres guru. Saya tanya polis kata kerja paling stres polis. Saya tanya orang JKR, dia kata JKR paling stres. Betul tak? Tanya orang JKR, kami lagi stres, kami memegang dasar. Dia yang tak stres ni apa? Bang, sudah makan, sampah-sampah. Tu tanya dia tak stres. Orang potong rumput pun stres. Tu bangla potong rumput lah. Bang, pening lah bang, ini mula menghantar anak sekolah kerana duit. Ini dia kata MCO kedai tak ada buka. Saya dah ada kerja kedai, saya harap ini potong rumput je lah. Dia bos saya juga. Apa untuk kerja apa bos stres? Dua rumah lagi stres. Tak ada kerja lagi stres. Orang kata aku pening lah suami aku ni macam-macam perangai. Ada suami stres. Ada orang aku pening aku tak suami. Tak suami pun stres. Betul. Jadi nak kembali kat mana ni tak nak stres? Kembali lah kat Allah. Itu minta bantuan dia, minta tolong dia. Mengadu dengan dia, cerita dengan dia. Adalah kaedah-kaedah dia yang diajar dalam kitab. Kalau kita tak tahu, tak faham ni, benda ni jadi penyakit yang menular dalam hati kita. Samalah apa keadaan sekalipun. Tapi Imam Ghazali kata, engkau kena bersyukur dengan keadaan yang kau ada. Kita kerja macam ni, syukurlah kerja gini. Imam Ghazali bagi contoh kan. Engkau lihat di kampung-kampung, engkau masuk dengan keadaan yang besar. Dan kau nampak, orang kampung dan anak-anak dia berjalan balik sawah. Dan mereka membawa ikan puyuh dan anak-anak dia liang berjalan di belakang bapak dia. Buat tani buat kerja sawah. Tahukah engkau, dia kata, orang yang buat tani itu melihat engkau datang dari bandar dan kereta besar, dia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dapat dua bandar. Tak payah ni nak bercucuk tanam, nak pening-pening, nak panas-panas. Dan tahukah engkau, dia kata, orang yang masuk kereta tu, yang masuk kampung tu, dia akan kata, wah duduk kampung lagi best, dia tak pening-pening bayar hutang. Betul tak? Ini tak betul Dulu saya kerja pedalaman Budak Sabah ni, budak Puteri Kinabalu. Kami pergi Sepulut. Bukan pergi Sepulut. Pergi sampai border Sabah yang bawah-bawah tu. Yang nak pergi Kalimantan tu lah. Side kat situ. Salarum Taka, Padang Arungan, situlah. Daripada Sepulut tu, masuk kawasan Balak sejam. Ni sampai naik benjol je. Sampai dengan kita pakai safety helmet. Sebab terantuk ke atas. Kami empat-empat pakai safety helmet. Bertepang. Masuk dalam kawan saya yang bawa kereta tu. Dia ni budak Johor. Tapi kerja Puteri Kinabalu. Budak Kulai. Dia kata, Abang Haji, aku ingat kalau pencen aku duduk sini pun nyaman lah. Orang tadi kata nyaman. Dia macam Sarawak juga lah nyaman. Nyaman ni kira best lah. Saya cakap dengan dia apa? Kau pergi tanya dia. Dia pun kalau boleh nak cakap dengan kita, wah bagus lah ni orang KK bah. Aku pun pergi KK lagi bagus lah. Tak payah pening-peningan tak makan sawit. Maksud sawit dalam tu. Sama juga dia kata. Jadi apa yang penting, kat mana kau berada, engkau bina lah bahagia. Bahagia ni dibina tau. Dibina. Dengan apa? Lagi kenal Allah, lagi bahagia. Lagi tahu ilmu agama, lagi bahagia.
Tapi dunia ni apa? Dunia ni racun. Dunia ni racun. Sebab tu kalau banyak sangat dunia kalau kita tak pandai jaga, dia jadi racun pada diri kita lah. Menyebabkan apa? Kita lupa mati kadang. Tapi kalau orang yang ada harta yang banyak, dia boleh ingat mati, dia boleh ingat agama, ini sangat benda yang sangat baik. Ini kira orang kata terpilih lah. Terpilih daripada golongan yang tersisih. Mereka terpilih. Payah nak dapat, tapi sekarang dah ramai yang ada dah. Kaya sangat. Tapi agama tak lupa. Baca agama ada. Faham. Amal. Kadang-kadang telefon. Ustaz, nak jumpa datang makan tengah hari lah. Ni bukan orang biasa, tak sebut nama lah. Orang terkenal. Saya kata, Ustaz pergi bila? Saya kata, hari ni Rabu. Betul jawab, oh Ustaz, besok tak habis. Kami selalu puasa, dia kata tak kena. Saya kata, saya pun kadang puasa juga. Dia kata, okey, saya jangan tanya kami lah. Jumaat pun susah juga kan, nak Jumaat. Saya datang lah, Isnin ke, Selasa ke, Rabu. Saya tak heran sebab sekarang ni, orang-orang yang ada harta ni, mereka pun nak pada agama tau. Mereka pun puasa tau. Kadang mereka lebih puasa daripada kita. Padahal mereka have everything. Nak makan, gitu je. Nak makan apa je tak? Tapi mereka masih ada hati nak baiki diri. Ni yang saya kata bagus mereka ni. Kita belajar ni. Kita ni dah tak ada benda sangat. Allah pun tak ingat tu sangat kita ni. Okey. Sekarang ni, habis ni kaedah mujahadah. Nanti bila tiba turn ayyuhal walad, kita baca benda ni pula. Istiqamah. Dan ada kaedah istiqamah juga yang dalam kitab-kitab yang saya transfer kepada sini, dan ilmu-ilmu yang kita pernah tumpang dengan guru-guru dulu. Apa catatan saya keluarkan balik ke sini, nanti boleh kongsi lah. Ini adalah sebahagian daripada kitab pada nasihat yang ke berapa muka dah? 8 faedah Imam Hatim Al-Asam, dia berkata dengan guru dia Syekh Baqi Al-Baqi kan, apa faedah kau belajar? Dia kata pertama aku lihat tu kekasih tu. Yang kedua aku lihat ramai orang mengatakan apa mulia ini adalah dari segi harta. Tetapi yang mulia ini Allah kata takwa. Dan ini adalah huraian dia pada kalam guru dan guru-guru penduduk yang saya pernah kumpul nota dia, ambil dari kitab 8 syarat takwa. Dan kita berada di syarat ke-6. Jangan lost tau, jangan tak tahu mana datang ni. Jangan lost. Ikutlah kitab ni perlahan. Okey, insya-Allah. Okey, ada soalan nak tanya? Puasa? Jangan, kalau nak belajar Ustaz, jangan buat hari. Okey. Oh, nak tambah. Okey. Boleh. Tak ada lah. Janji niat puasa. Dia puasa sunat ni, dia boleh niat sebelum zuhur. Katalah kita bangun ni tak ada niat puasa. Kita bekerja gitu gini, nak lari nak beli selamat, tak sempat, gitu-gini. Kita tengok, dah pukul 11. Baru dah minum, bos tak panggil. Gini. Pukul 1. Niat puasa tu lah, boleh. Dengan syarat puasa sunat. Puasa sunat. Kalau tak boleh. Kalau kena niat sebelum subuh. Tunggulah. Kalau tahan sampai pukul 7 lebih kan, makan lah. Tapi yang elok je, niat malam dan sahur. Rasulullah kata, beza puasa kita dengan orang Yahudi dah sahur. Jangan main redah je, sahur lah. Makan apa-apa lah, ringkas lah. Jangan sahur nak makan ada ikan, ada, payah lah hidup. Apa-apa roti-roti je. Siang-siang beli roti, niat, ni nak sahur, tak lah. Goreng telur ke apa, mudah-mudahan kau urusan makan lah. Lepas tu niat lah nak puasa. Minta dengan tolong Allah, ya Allah kau beli aku sihat. Jangan tak minta tolong Allah. Jangan aku puasa tak ada apa-apa, jangan cakap. Tiba-tiba bincang nanti. Allah yang bagi sihat tu. Jadi syukur dengan dia. Dapat puasa, dapat buka. Nombor 1 syukur. Ya Allah, terima kasih kau beli aku puasa, ya Allah. Ini semua izin kau, bukan aku kuat. Kita kena rasa gitu. Jadi Allah tambah nikmat. Nikmat apa? Nikmat dapat puasa lagi. Kenapa? Inilah salah satu jalan mujahadah. Okey. Lagi soalan? Tak ada, jumpa lagi minggu depan.
Minggu depan insya-Allah mungkin secara online. Nanti saya Mutada ada guru kan? Saya juga Mutada. Maknanya saya tak dapat datang. Ada urusan lah di Kuala Luar. Ada nak uruskan Kim Holland. Jadi kalau tak ada perubahan, saya buat online lah. Kalau ada perubahan, saya datang lah. Kepada jadual tu, insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf, pasti banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.